والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها. Amil. Amil ni man ista'malahul imamu, orang-orang yang menugaskan akan dia oleh imam. Jadi untuk nama amil mesti ada lantikan penguasa, baru sah amil. Setiap amil mesti ada pelantikan daripada orang yang ada kuasa memerintah, baru sah amil. Pasal amil takkan jadi dengan lantikan sendiri. Kita tak boleh kita melantik amil, mesti lantikan amil daripada pemerintah. Sama ada pemerintah memang pemerintah kerajaan ataupun pemerintah tu macam katalah kita duduk Siam. Jadi kerajaan Siam memang dia tak ada perintah cara Islam, tapi katalah dia lantik orang Islam tertentu untuk jadi pemerintah dan pentadbiran Islam dalam wilayah dia, dalam wilayah negeri Siam. Katalah tu Siam tu Thailand lah. Jadi siapa yang dilantik itu, orang tu bawa ada wilayah untuk lantik amil, ada wilayah untuk qadi, naib qadi yang baru sah. Pasal dia mesti atas lantikan. Besar kita nak tengok itu ialah ista'malahul imam, mesti melantik akan dia, menugaskan akan dia oleh imam. Jadi mesti ada lantikan khas, tauliah khas daripada pemerintah, barulah sah untuk lantikan amil. Satu lantikan kita, orang kita lantik dalam kampung, kita lantik orang ni lah jadi amil kita. Orang ni pandai-pandai lah cari orang kampung kita siapa susah, tapi semua orang kampung kita bayar ke dia. Kita lantik dia jadi amil, tak jadi amil. Amil fasid, amil yang tak betul. Yang tu yang berlaku dalam jemaah-jemaah tertentu yang lantik amil sendiri tu. Dia kata ini kumpulan kami lantik, firqah kami lantik, hizib kami lantik. Apa seumpama tu? Hizib dia bukan wilayah, dia bukan pemerintah, dia bukan imam. Disyarat mesti imam. Cuma imam tu betul-betul imam. Imam ni bukan imam masjid kan. Istilah dalam kitab imam ni maksudnya khilafah, khalifah, orang yang ada khilafah, mula dipanggil imam. Jadi dengan bahasa lain imam ni orang yang ada pemerintah. Yang kalau tak khalifah pun, atas kata imam ni ialah zu syaukah, orang yang ada kuasa. Sama ada kuasa tu sebut dengan contoh kerajaan Siam tadilah, ataupun kita duduk Australia lah, tapi dia izinkan pada badan tertentu untuk jadi sebagai orang menguruskan urusan Islam. Ni dia dipanggil orang yang ada wilayah, orang yang dia manzilah imam. Orang ni saja melantik amil, baru sah pelantikan dia untuk dia jadi amil, bertugas atas nama amil untuk zakat, dan boleh amil tu dapat abuan zakat. Okey. Wal amil man istamalahul imam ala akhdhi sadaqat. Kitab kita kecil ni dia sebut amil ala akhdhi wa daf'iha, dan daf'i zakat, dan memberi li mustahiqiha, bagi semua orang yang mustahak zakat. Kalau ikut dalam kitab ada istilah hashir, nashir, qasim, khazin, istilah-istilah termasuk dalam amil. Maksudnya siapa-siapa yang bekerja dalam bab zakat, itu sajalah yang boleh dipanggil amilina alaiha. Pasal mesti amilina alaiha ala zakawat, ala zakah. Jadi kalau amil dalam bab lain, amil ala majlis, amil atas pejabat mufti, amil majlis falak, amil unit penyelidikan, amil unit pendidikan, amil penguatkuasaan, amil dakwah, amil pengurusan masjid, tu tak panggil amil, dia mesti amil alaiha, baru boleh dapat. Yang tu baru senaf. Ya. Parti punya duit tu siapa yang nanti atas nama zakat tak sah.
Kalau atas kata amil tu bukan amil, dia nak ambil. Dia dah ambil. Dia ambil yang dilantik. Dia ada sapi dia kutip untuk yang... Oh, amil dilantik tu. Oh. Macam mana ada Ustaz? Dari segi amil tu betul dah. Cuma dia lah pula payout. Istilahnya payout lah. Pasal dia dah ada kuasa untuk lantik. Cuma bila amil ni dia macam orang wakil lah. Dia di atas muwakil. Muwakil suruh jual harga barang RM10. Dia pandai jual. Dia jual RM20. RM10 dia bagi kat bos dia. RM10 dia masuk poket. Boleh tak? Khianat namanya. Atau kita bicara bidang kuasa kan. Salah. Tak betul tu. Jadi amil untuk bagi duit pada pemerintah yang lantik amil dengan ada kuasa tu, dia pula amil untuk satu pihak lain pula. Itu khianat tu. Kita dah bayar pada amil atas nama dia, amil lantikan betul tu sah. Tapi di atas dia bagi pada orang yang tak betul, dia lah salah. Tapi kalau kita bagi orang yang dilantik amil, yang amil tu tak ada tauliah amil daripada orang yang memang ada pemerintah. Tapi kita yang bakal lantik dia jadi amil, dia ambil duit tu untuk atas habuan amil dia. Haram ambil. Fiknya tu. So, apa-apa bahas pun jangan bahas bodoh kan. Dia mesti apa syarat. Kalau tak amil, siapa syarat, apa syarat pelantikan amil? Mesti dia dengan lantikan, dia tauliah. Siapa pengurusan kita yang ada orang ada tauliah untuk melantik amil? Siapa? Itulah. Lepas tu bila dah ada duit pula amanahnya bagi ke siapa? So, kita dalam bab pengurusan ni, kalau kita dah selesaikan letak pada tempatnya, tengok yang payout tu kan imam tu yang payout. Payout tu bahasa kampung lah, sedang faham kan. Imam je yang payout, maksudnya imam ni telah menyalahgunakan. Jadi kita tak ada dosa, amil tu tak ada dosa. Pasal yang salah apa? Pemerintah salah dan dia pergi buat tu ala pasal apa? Itu nak jadi pemerintah, janganlah jadi pemerintah bodoh. Pasal wajib. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Besar kerja amil, kerja khalifah ni. Tafaqahu an qabla an tusawwadu. Maksudnya pakihlah, pakihkan diri kamu sebelum kamu lantik jadi pemimpin. Ni jadi pemimpin pun duduk bengong, status bengong lagi. Sekurang-kurangnya dah bengong, lantiklah orang pandai untuk menghilangkan kebengongan dia. Tapi dia kekalkan dalam kebengongan. Tu jadi bengong terus, bengong atas bengong. Orang sepatutnya nur ala nur, ni bengong ala bengong. Sikit gunakan uslub-uslub Quran untuk hujah kita saja, iktibas dengan uslub. Tak faham surah. Untuk apa? Tapi kalau ikut nama-nama yang diberi itu, lantikan tu tauliah pada sultan, tak tahulah, kita tak tengok prosedur tu kan. Tapi kalau memang PTA tu yang telah diberikan kuasa untuk melantik, jadi dia dah kuasa pemerintah. Kalau PTA yang bagi kuasa, PTA. Kalau kata tak semua nama mesti radak sultan yang ada ni kerani dia akan milih orang ni, nantikan tauliah pada sultan terus. Kalau sultan lah. Kalau yang mengelolakan dalam daerah Korea masing-masing. Dia dah pemerintah kata itu lah. Lagi bagus dia tak menyebut kerajaan pusat. Ini semua nak bagi pusat. Semua nak bagi pusat. Dia pasal dia nak istilah conquer tu. Jadi kalau tengok cara pengurusan kalau Mesir macam tu, dia bagus, dia memang istilah merakyatkan zakat tu. Memang yang ni orang rakyat punya bagi ke rakyat lah. Memang nampak kan, rakyat pun seronok bayar kan, pasal memang saluran tu sampai, tugas pun selesai. Orang pula yang mengagih pun memang tinggi hemahnya, orang mengurus pula, ada ilmu pula, cari pula takrifan yang betul. Memang tengok best lah pengurusan tu. Kat kita ni banyak bab pengurusan pemerintah, kita pun tak bererti, baru nak belajar. Padahal dah mengajar. Tu pun tak mengerti, tambah yang tak pernah belajar apa-apa, Arab apa pun tak kerti. Agama mengaji apa, macam apalah gitu. Okey.
Okey. Maka dia nak cari duit lah. Oh. Kau kota di supermarket, Saraya kan. Macam mana? Dia atas dia sebenarnya bab tu dia di atas pemerintah lah. Kalau dia buat tu untuk katalah dasar ayat yang ni pun untuk memudahkan orang ramai bayar zakat, tak perlulah ke masjid kan. Jadi kat supermarket mana tempat-tempat orang ramai ni, kat stesen bas apa kan, ada kaunter zakat fitrah kan. Kalau pemerintah tu isi borang apa, atas nama amil lah. Masih atas nama orang yang akhzi zakat. Orang yang diberi kuasa untuk pungut zakat. Jadi masih atas nama amil. Sah. Borang-borang tu kena ada syarat lain pula, isi borang biru ke apa. Itu lain hal lah. Lain hal tu maksudnya itu buat lain, tapi dari segi dia melantik di tempat-tempat tertentu untuk sebagai amil dia sah. Sah dia buat kerja macam tu. Okey. Habis itu. Tadi rasanya ada sebut kaedah-kaedah kita, ulama sebut untuk bagi gaji amil lah. Amil pasal dia pemerintah, dia istakmalahu. Jadi nak bagi berapa ke amil ni? Kaedah bayaran yang diberi pada dia bukan berapa hasilan zakat, tapi ujrah misil. Itu istilah yang diberi. Yang diberi adalah ujrah misil. Yang sepatutnya yang diberi kepada dia, yang nisbah kerja dia teratur setakat itu, seumpama kerja itu berapakah bayaran yang digajikan. Itu panggil ujrah misil tu. Hak itulah hak untuk amil dapat. Wal mu'allafati qulubuhum. Kalau baca Quran tu mu'allafati lah. Kalau tak baca Quran tu baca dengan bahasa kitab atau daripada yang depan, al-faqir wal miskin wal mu'allafatu qulubuhum. Dan orang yang dijinakkan qulubuhum, naik fa'il bagi mu'allafah. So mu'allafah isim maf'ul, boleh beramal amalan fi'il, tambah pula ada alif lam, maka dia akan menasab merofokkan naibul fa'il. Kalau isim fa'il merofokkan fa'il, isim maf'ul merofokkan naibul fa'il. Satu qulubuhum, qulub naibul fa'il daripada mu'allafati, wal mu'allafatu qulubuhum. Bu tu naibul fa'il bagi pada mu'allafah, isim maf'ul yang beramal amalan fi'il. Wal mu'allafatu mubtada arba'atu aqsamin. Ada 4 bagi. Kalau baca mu'allafati itu al-hikayah. Mu'allafatu marfu' dengan rumah muqaddarah mala min zuriya al-hikayah tu. Sikit-sikit nahu sambil-sambil. Tak faham dengan nahu. Baik, ahaduha, salah satu daripadanya adalah yang nama arba'atu asam ni, dia lah mu'allafatul muslimin. Orang yang mu'allaf muslimin. Jadi orang Islam yang memang dia mu'allaf. Ya. Macam mana? Oh, tak ada wahum. Tapi ni tak ada. Tapi ayat tu betul lah tu. Maksudnya mu'allafah wahum arba'atu asam. Memang mu'allafah arba'atu asam. Jadi asal bahasa pun mu'allafatu qulubuhum. Macam mana kita selalu pakai makna satu je. Kita panggil orang mu'allaf. Mu'allaf pun kita punya takrif orang mau masuk Islam kan. Tapi kalau masuk Islam kuat macam katalah Dr. Zakir Naik dia masuk Islam, macam mana? Mu'allafah ke? Itu wal qawiyah qulubuhum. Wal qawiyatu islamuhum. Bukan mu'allafatu qulubuhum. Jadi kalau nak bagi zakat, tengok status dia. Ada kasab tak? Ada mal tak? Tengok mal pun tak ada, kasab pun tak ada, kena pulau. Yang dipakai fuqara wal masakin. Fuqara una wa masakin una. Tapi isi kita bantai mu'allaf. Baik, antaranya atas nama mu'allafati qulubuhum itu adalah mu'allafatul muslimin sendiri. Maksudnya orang Islam yang memang perlu ditaklifkan hati dia. Taklif apa? Supaya diberi kat bayaran, itu yang nanti mengekalkan status Islam dia. Maksudnya dia tak gaduh nak pergi cari Kristian, nak pergi ni. Bagi lah tu. Itu salah satu aqsam dia. Satu, wa huwa ma aslama wa niyatuhu dhaifatun. Wa huwa ma aslama, orang yang dia aslama, dia dah Islam dah. Maksudnya man dakhala fil Islam dah. Tapi wa niyatuhu dhaifatun, dan niat dia dhaifah. Maksud niat tu keazaman dia. Niat masuk Islam itu
keberadaan dia dalam Islam itu untuk terus kekal itu dhaifah. Dia bukan syak tak sah Islam. Maksudnya yakin dia semua kuat. Tapi atas istilahnya dia niat dia dhaifah. Maksudnya dukhul fi syai' itu dhaif. Kalau syak tak sah Islam. Mesti tak sah Islam mesti yakin tentang Allah wahdah dan mesti Muhammad Rasulullah dan menerima tasdikkan semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam baru panggil Islam. Tapi dia tak niat dia yang dhaifah. Jadi perlu support. Okey. Tu mu'alafatil muslimin. Tu muslimin sendiri tu. Yang din dia dhaifah. Dengan sebab tak ngaji agama apa-apa ini sudahlah susah payah. Waktu macam mana? Bagi atas nama bunyi pula ada kata-kata macam Kristian pun datang bagi bantuan. Jadi dia ni dia muzabzib. Muzabziba baina ay yabqa fil Islam atau ay yadkhula ila Nasara. Katalah itu bahaya tu. Taklif nanti dia. Oh, Kristian bagi 400, kita bagi 500. Yang tu kita tak boleh lawan tu. Kita bagi 500, Kristian bagi 5,000. Tu dia. Tu yang lupa tu. Lah ni pun dalam WhatsApp pun dia duk banyak sembang mak tu ni. Ramai itulah gerakan-gerakan mengkristian kan. Kalau saya kata memang lama dah benda tu. Kita baru tahu lama lah. Orang Islam ni bila tak ngaji agama ke habis. Memang dhaifah. Saya sendiri ada pelajar-pelajar yang pelajar perempuan yang ada yang terdekat yang pernah saya tanya dia sendiri pasal dengar-dengar bunyi. Dia biasa ikut program gereja. Yang biasa lari pada rumah. Gereja bela dia. Sebulan gereja bagi 300. Masa zaman sekolah, masa sekolah kebangsaan ni. Budak perempuan. Masuk pondok dia bagi pakai burdah. Nasib baik ya. Tapi dia cerita pengalaman dia. Biasa ikut padri. Pergi dengar kuliah-kuliah padri. Cerita Islam. Pasal dia ada mak bapak dia bercerai. Adalah konflik keluarga ni. Yang tu menyebabkan dia macam disisihkan tak peduli. Lari pada rumah. Gereja bela. Sebulan 300. Jadi biasa pergi gereja. Biasa dengar kuliah padri. Dengar cerita-cerita kasih sayang, caring. Kita memang bantu Kristian agama yang kita Jesus mengajar macam ni. Jadi dia pun dengar. Ujung masuk pondok. Kena bancuh lah pula. Gelebang. Tambah dengar itu. Panggil peribadi. Jumpa. Tak ada dah Ustaz. Tak ada dah. Dulu pasal bapak macam ni tu dia tak ada dah. Tak tukar Islam dah. Tak tukar dah. Mujur. Tapi nak kata berlaku benda tu memang jadi. Memang dia orang ada gerakan ke situ. Cuma kalau tengok kita masalah kita duk risau sangat ke Kristian tu apa? Risaukan lagi ke orang Islam kita yang kita sebarkan Islam tak sempurna ni. Kita duk sibuk Kristian yang dia memang kerja dia lah kan. Hatta tattabi'a millatahum tu memang kerja dia. Kita kerja kita tak buat. Satu dia mahu orang kita jadi gitu. Okey. Sekedah kita menangani benda-benda itu, mengapa disalahkan musuh? Saya suka dengan bahasa itu. Mengapa disalahkan musuh? Musuh memang dia musuh, dia nak kalahkan kita. Tapi mengapa disalahkan musuh? Salahkan kita pasal kita tak buat strategi untuk kuatkan kita. Kita yang sepatutnya kena kuatkan kita dengan kita kuat dan kita strategi yang kedua. Tapi mereka yang menstrategi yang kita. Dan kita jadi target yang strategik. Kita jadi itu. Itu masalah kita sekarang. Cerita buat zakat lah. Orang kafir senyum. Kalau dia jangan. Aku biar hancur orang Islam. Dalam pengurusan tak betul. Tarikh tak betul. Memang banyak semua tak betul. Memang kita tengok tak betul banyak. Baik buat zakat je. Baik muamalat. Munakahat. Kalau yang memang Kristian tu dia senyum je. Ya ni semua peluang aku. Baik ke sana sikit. Fayata'allafu bidawi zakati lahu wa baqiyatul aqsami fil mabsutat. Padan dengan muka kita. Baqiyah bahagian yang lain kita salah kitab panjang. Saya pun tak simpan dalam kepala ni. Tapi dobit dia macam tu lah. Cuma ada ke zakat bagi orang kafir supaya orang kafir masuk Islam? Dia mesti syarat mu'allafati qulubuhum. Macam mana pun seingat dalam kitab-kitab ulama tafsir, untuk bagi zakat, pasal zakat dia mesti umum, dia hakun lil muslimin. Umum maksudnya tu,
Jadi orang yang dah masuk Islam baru boleh man aslama. Dia dah masuk Islam, maksudnya dia kana musliman. Bila kanu muslimina, barulah ada hak zakat pada dia, yang tapi cuma dia niyatuhu dhaifah. Niyatuhum dhaifah. Baru boleh bagi atas nama zakat. Tak masuk Islam, tidak. Nak atas nak bagi sumbangan, bagi. Tapi nak ambil mal zakat, bagi atas nama zakat, tidak. Sebelum Islam tak boleh bagi atas nama zakat. Kalau pendapat yang ada pun, pendapat doa-doa buat apa nak pelik-pelik pergi cari pendapat doa tu. Pendapat asal dengan sahih yang begitu berlambak-lambak tak mau pakai. Asal nak sebut tak bagi kepada orang kafir je lah. Bagi kafir, dengan sebab kafir dia beri tu masuk Islam. Teori itulah juga lah ni dia pakai. Selalu orang sebut tentang isu bagi daging korban, daging akikah pada orang kafir. Pasal apa dia kata? Nanti orang kafir tengok kita ni bagus orang Islam, tak abaikan orang kafir dalam bab pengagihan daging. Jadi dengan sebab tu dia akan masuk Islam. Bagus pula. Bab zakat pergi apa bab korban pergi sampai bab macam tu. Tak betul. Kalau musim duk raya haji tu masyhurlah kalau WhatsApp apa Facebook apa isu-isu bab tu. Kalau ikut kita tak ada. Mana ada daging korban, daging kekal boleh bagi orang kafir. Bahkan kalau bagi atas nama pihak ketiga pun tak sah. Pihak ketiga maksudnya kita dah bagi fakir miskin ataupun orang kaya hadiahkan untuk dia, milik dia lah. Dia pula nak bagi orang kafir pun tak boleh. Yang tu pun tak boleh. Jangan kata kita bagi direct pada orang kafir. Orang yang kedua, jadi kedua nak bagi pihak ketiga tu kafir. Kalau dia tahu daging tu daging korban, yang akikah, dia pun tak boleh bagi orang kafir. Kalau dia bagi, dia tu wajib ganti amount yang telah dia bagi kepada kafir daripada daging korban atau daging akikah. Kalau kita buat itu pun kita wajib ganti apa yang telah dia bagi pada orang kafir daripada daging korban dan akikah itu. Kena buat macam mana? Ganti sebanyak mana yang telah mereka ambil dan makan. Wajib beli daging lain, ganti setakat tu. Pasal apa? Itu istilah doman, ganti daripada apa hak sepatutnya orang muslimin punya telah diambil oleh orang yang non muslim. Ini tak sah habuan itu. Jadi wajib ganti. Tambah pula daging korban akikah tu daging nazar yang wajib. Mana boleh bagi? Tu bab-bab hukum muasarah yang memeningkan lah ni. Macam-macam pening tu. Ni tukar transgender pula. Wah. Ayah Malaysia ni, Malaysia. Kalau saya dekat banyak selalu saya kata gini. Teruk kita ni tunggu ya Dajjal nak turun. Tunggu je lah Imam Mahdi, tunggu Dajjal. Tunggu je lah. Tunggu je lah. Betul-betul lah akidah kita, amalan kita. Takut diturun tu tak tahan kita. Itu ya. Keliling ni rasa macam tak terpantau lah kita. Teruk sangat lah. Macam-macam lah. Jagalah mana yang kita boleh jaga dan kawal lagi tu. Baik, selesai. Siap mu'allafati qulubuhum. Kemudian wafir riqabi. Baik, wafir riqab. Riqab dia guna fi. Bila fi maksudnya dia bukan bilik. Fi riqab maksudnya fi amri riqab. Urusan nak lepas tengkuk, istilahnya melepaskan belenggu perhambaan yang ada pada hamba-hamba yang mukatab tu. Dia fi riqab hum al mukatabun. Okay. Kita nak tengok kitab syarahan lalu tanghum tu lah. Siapa murad dengan fi riqab, masuk fi ar-riqab, masuk riqab adalah mukatabun, hamba mukatab. Jadi disebut riqab majam mursal, itlaqil juz iradati kull, maksudnya nafsul mukatab, nafsul riqab, maksudnya al-mukatab. Walaupun sebut riqab tu daripada raqabah, raqbun tengkuk, tapi maksudnya ialah abdun, sebut tengkuk maksudnya hamba, sebut tangan maksudnya orang, sebut muka tu majam mursal, itlaqil juz iradatil kull. Namamu di hatiku, takkan namamu di hatiku kan. Siap nyanyi lagi. Lagu apa? Hel Amir anda Uji Rashid. Apa cerita ikut tu kan? Cerita takkan nama di hati kan. Mesti macam mursal tu. Ada di hati pun, hati bukan tempat berbuah nama. Sikit-sikit cerita majaz-majaz tu. Dan cerita tu tariqab tu ada majaz mursal. Baik, dia lah mukatabuna kitabatan sahihatan, sebagai kitabah yang sahih.
Yang ni asnaf ni memang tak ada lah. Kitabah sahihah maksudnya mesti ada bayaran tertentu dengan tempoh tertentu. Dan memang hamba lah. Itu antara kitabah sahihah. Dan memang Sayyid dah kata dengan lafaz soreh, apatah lagi ada saksi mengatakan dia akan merdekakan hamba dia dengan syarat bayaran tertentu dalam tempoh tertentu. Mesti ada syahid untuk mensabitkan perkara tu, baru kitabah sahihah. Amal mukatabu kitabatan fasidatan fala yu'ta min sahmil mukatamin. Ada pun yang kitabah tak sah, maka tak boleh diberi daripada saham mukatamin. Siap. Bab mukatab ni macam mana? Kalau panjang pergi tengok bab mukatab ni lah. Tapi sekali lalu atas hamba zakat, nisbah kita pula tak ada zaman hamba ni, padan dah. Tera tu untuk memahamkan siapa dia riqab atau takrifan begini. Cuma kalau ada yang moden kan, yang sivil, yang berlaku yang ni lah. Zaman sekarang dia ada istilah bagi zakat kepada pusat serenti. Pasal apa? Nak melepaskan belenggu perhambaan kepada dadah, yang dadah telah memperhambakan mereka untuk melepaskan daripada belenggu dadah, merdekakan mereka, seolah-olah mereka ni mukatab, bagi duit tertentu dia akan bebas pada dadah dengan dihantar ke pusat serenti. Jadi segala pembiayaan pusat serenti bagi dadah, maka boleh dijadikan dan permohonan untuk memohon zakat sepanjang pelatih berada di pusat latihan serenti. Mobil bahasa itu. Jadi bengong macam ni lah di Malaysia. Selangor meluluskan fakta tu, perbincangan tu. Saya tak ingat dengan negara lain. Tak menerima, tak menerima, sampai pusat serenti menerima duit zakat daripada majlis agama Islam atas nama asnaf mukatab. Antara sebab dia, kalau ikut, memang ada salah seorang student Malaysia, dia yang buat analisa, buat paper dia lah untuk buat master ke PhD tu, buat atas nama tu asnaf zakat lil penagih dadah lil mudmin kamudbin al-khamr, lil mudmin dadah qadirat muqaddarat. Bagi penagih ada pula macam tu. Zaman ni tu lah, zaman suka buat research, buat fatwa baru, buat analisis, adakah babi ubah rupa jadi istihalah, boleh jadi gelatin, maka boleh dimakan, rasa istihalah. Bahasa bodoh macam tu. Boleh tak rahim tumpang? Yang ni dia tak mau mengandung, tapi senyawa kan, ambil benih ni, bubur kat perempuan lain sebagai ujrahkan rahim dia untuk mengandung yang kandungan ni. Ya Allah, gilanya zaman lah ni. Sampai pelik-pelik itu. Orang putih memang dia buat, tapi kaedah kita syarak, baliklah pada hukum syarak tu. Dia buat merepek-merepek benda-benda yang boleh datangkan, boleh jatuh pada benda haram. Saja cik pasal. Okey. Wal gharimu ala salah jasa. Dadah. Ya, kalau memang dia fakir tapi dia penagih dadah, boleh terima atas nama fakir tu. Iyalah. Satu cuma atas bagi penagih dadah, dia atas asnaf fi riqab. Tak betul. Macam dia bagi duit zakat ke imam atas jalan sabilillah. Tak betul. Imam bukan sabilillah. Imam sabilil duit. Sajalah bawa itu pasal tak ada duit tak jadi imam. Ada duit pun jadi imam. 2 hari bertugas saja. Hari tak bertugas tak pergi. Ya Allah. Itu lah imam sabilil duit. Wal ungkus wal pulus. Sedapkan bahasa sikit. Tak pun dia kata tadi imam 750.
Ya.